Ada kalanya nur ilahi turun kepadamu, tetapi didapatkan hati masih penuh dengan keduniaan atau hawa nafsu, maka ia kembali ke tempat yang ia turun daripadanya. Kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain dari Allah. Nescaya Allah akan memenuhinya dengan makrifat dan rahsia. Baik. Secara umumnya, kalam hikmat ini ingin menjelaskan kepada kita suatu fenomena atau suatu perkara yang berkait dengan nur yang merupakan hidayat Allah. Sudah diterangkan pada kuliah yang lalu bahawa nur, istilah nur yang digunakan di dalam kitab-kitab tasawuf bukan bermakna cahaya seperti yang kita faham. Ia bermaksud hidayat Allah yang ditamsilkan, yang ditashbihkan, yang diumpamakan seperti cahaya dari segi fungsi dia tu. Jadi nur ini bila dia dikurniakan Allah ke dalam hati manusia, dia akan menerangkan qalbunya. Cuma kalam hikmat ini nak menjelaskan suatu keadaan. Ada kalanya nur itu bila dia masuk ke dalam hati, dia keluar semula, tendang. Kenapa terjadi demikian? Itulah Syekh yang nak beritahu, nak cerita pasal ni. Nur tu bila masuk ke dalam hati, tidak lekat lama, keluar balik. Kenapa terjadi demikian? Jadi inilah yang ingin dijelaskan. Jadi sudah saya jelaskan tentang konsep nur itu merupakan hidayat, yang dengannya hati manusia ini menjadi lapang, menjadi terbuka, menjadi bersih, terbuang sifat-sifat buruk. Lalu pandangan basirah, pandangan mata hati itu menjadi lebih tajam, lebih mendalam, lebih clear, lebih jelas, sehingga dapat memahami banyak perkara yang tak dapat difahami oleh ramai orang. Seperti cahaya jugalah. Kalau cahaya tu kelabu, kita nampak tak nampak lah. Nak kata tak nampak benda, tapi detail tak tahu. Cahaya tak cukup. Tapi bila nur hidayah ini ditambah oleh Allah, dikurnia oleh Allah, sehingga hati menjadi lebih terang, orang lain tak nampak, ia nampak dah sekarang. Cahaya malam ni nampaklah orang, tapi tak kenal siapa dia. Tapi bila cahaya tu semakin terang, dia cam siapa dia. Bukan, kalau terang lagi, bukan saja dia cam siapa dia, dia boleh kenal secara detail lagi. Warna kulitnya apa, pakai baju apa, detail lagi, bergantung kepada cahaya tu. Maka ini fungsi cahaya, menjadikan hati manusia dapat melihat secara lebih terang. Maka penglihatan mata hati itu dinamakan basirah. Basirah dapat melihat perkara-perkara yang panca indera zahir ini tak boleh nak tengok. Melihat mata hati ini dengan banyak makna. Dengan makna faham, dengan makna yakin, dengan makna hadir, dan macam-macam lagi. Semua makna-makna ni adalah menjelaskan makna yang dikatakan hati itu melihat, dapat memahami, dapat meyakini, dapat menanggapi. Dan tahap kefahaman, tahap keyakinan, tahap tanggapan yang didapat itu tidak sama, bergantung kepada sejauh mana terang atau tidak mata hati dia. Dan terangnya mata hati manusia ini adalah dengan nur yang dicampakkan Allah, dihidayatkan oleh Allah. Pada dasarnya setiap mukmin yang muslim tu dia ada nur ini.
Dia sudah ada nur. Sebab itu dia ada iman. Dia percaya kepada Tuhan, awak tak nampak depan mata. Tuhan yang bersifat dengan sifat yang tidak dapat digambarkan, yang mukhalafah. Tapi dia boleh percaya. Dia boleh yakin kewujudan Tuhan yang bersifat demikian. Sebab apa? Kerana adanya nur basirah dalam hati dia tu. Cuma mungkin nur setakat tu je. Pendetailan tentang rahsia-rahsia ketuhanan mungkin tak boleh nak faham dengan baik. Dia percaya kepada adanya kehidupan selepas mati, tak ragu. Padahal tak pernah tengok, tak pernah mengalami pun masuk dalam kubur. Tapi dia meyakini, percaya, tak ragu. Kenapa? Kerana dia ada nur hati. Dengan dalil itu, dalil ni, hati dia dapat nur, dapat memahami, dapat meyakini benda tu, percaya dan tidak ragu. Ada nur. Jadi setiap mukmin ini sudah ada nurnya, sudah ada basirahnya mata hatinya. Cuma macam mata lah. Ada sipit, ada berkeluar sikit, ada mata luah lagi, terbuka dia tu. Tapi melihat sudah ada. Sebagai setiap mukmin sudah ada basirah. Jadi bila imannya semakin teguh, semakin meneguh, semakin bersih hatinya, lalu mendapat lebih, dikurniakan lagi nur tambahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka pandangan imannya itu menjadi lebih yakin, lebih kuat, lebih mendalam dan lebih terperinci. Sebab itulah berlaku dalam dunia tasawuf, kefahaman-kefahaman tentang tauhid ini tak dapat dicapai oleh orang lain yang tak lalu ikut jalan dia. Tapi orang yang tak ikut jalan dia ni anggap tak betul, padahal dia tak boleh nak faham dia tu. Kehalusan dia tu, kehalusan. Macam kita boleh tengok orang suti-suti, siapa kena nampak bulu roma dia, kita nampak. Hak tak nampak ni, dia tak percaya sebab dia tak nampak benda tu. Sebab apa? Pandangan dia tidak sampai sehalus itu. Dia tengok aku tak nampak bulu, nampak rambut je. Tapi hak pandangan halus ni, nampak bulu roma dia tu. Inilah yang menjadikan sebahagian daripada orang-orang yang mengaji Usuluddin banyak menyalahkan tasawuf dan ahli tasawuf dia ni sebab tak tahu dah kadang. Masing-masing qada mustakat tu je. Kefahaman yang kau dapat setakat tu aja. Itu sikap ahli tasawuf. Dia tak kata apalah. Bagi dia faham dah, dia tahu dah. Qada mustakat tu je. Tapi yang ni banyak melenting lah. Hak ni tak kena, hak ni tak betul, hak ni tak kena. Nak kata apa? Masing-masing punya qada. Sebab tu Imam Ghazali kata dalam Minhajul Abidin tu, dalam muqaddimah kitab tu, Imam Ghazali mendatangkan syair Arab yang dikemukakan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin. Dia bawa kalam-kalam syair Arab. Syair ini diungkapkan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Siapa dia Imam Ali Zainal Abidin ni? Cici Nabi, anak Sayyidina Husain, satu-satunya anak lelaki yang terselamat dalam peristiwa Karbala kerana dia sakit pada waktu itu. Apa ungkapan dia? Fa ya rabbi jauharu ilmin law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budul wasana walastahalla rijalun muslimuna dami yarawna aqbaha ma ya'tunahu hasana. Wahai Tuhanku, dia mengadu, permata mutiara ilmu ni, permata jauharu ilmi ni, mata dia, permata mutiara dia ni. Lau abuhu bihi, kalau aku jelaskan, kalau aku zahirkan dia, aku kabur ke orang ramai lah. Laqila li anta mimman ya'budul wasana. Nescaya orang akan kata kat aku, mu ni penyembah berhala. Nak kabur dak nak takat dia dah faham, sehingga anggapannya tu menyalahkan. Orang akan kata kat aku ni macam aku ni penyembah berhala, padahal dia tak faham maksud aku nak kabur tu. Tak faham.
Kalau dia faham molek, taklah gitu. Tapi kan dia tak faham. Tak faham satu hal dah, berangi satu hal lagi, berangi. Berasa faham segala-galanya. Ini penyakit kita juga ni kadang-kadang. Tak faham satu hal, tapi berasa faham tu macam faham segala-galanya. Serba-serbi faham. Ini satu penyakit. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung kita daripada penyakit-penyakit hijab ilmu. Hijab ilmu ni kalau kena kita kau orang lain serba bodoh lah. Orang lain serba jahil, kita serba alim, kita serba tahu. Ini kau kena penyakit ni. Ini penyakit para ulama. Na'udzubillah min zalik. Lakilah li anta mimman ya'budul wasana. Orang akan kata ke aku ni, engkau ni penyembah berhala. Sampai begitu. Bukan setakat tu saja. Walastahalla rijalun muslimuna dami. Orang Islam ni akan menghalalkan darahku yang enggak aku dikufur. Sampai begitu. Ini bukan sekarang, itu zaman tu, zaman Ali Zainal Abidin, cicit zaman. Daripada zaman Nabi tu tak jauh mana lagi. Mereka akan menghalalkan darah aku. Yarawna aqbaha ma ya'tunahu hasana. Mereka pandang perkara buruk yang mereka buat ni sebagai baik, molek. Dia pandang atas kejahilan, dia rasa dia molek. Lepas tu dia buat nilai atas kejahilan dia tu, atas benda dia tak tahu tu. Padahal atas tindakan seperti itu tu, dia tak siasat molek, tak perinci molek, tak ojok molek. Lepas tu buat nilaian atas ketidakfahaman secara baik tu. Lalu dia membuat hukuman, membuat penilaian. Tindakan tu tak molek. Itu bukan caranya. Orang pandai ni, dia akan pergi siasat, dia akan pergi teliti, dia akan pergi tanya apa kekuncinya, dia akan dapat istifham. Dia tanya dulu. Dia perincikan dulu. Dia detailkan dulu. Jelas dah begini-begini baru nak jatuh hukum. Ni dah. Kadang-kadang benda kita nak hukum tu kita sendiri tak faham molek. Benda kita nak lembok tu, benda tu sendiri tak nampak jelas. Hari ni berlaku. Jadi perbuatan tu, cara seperti itu bukan cara baik. Sebab tu kata Imam Ali Zainal Abidin, yarawna aqbaha ma ya'tuna. Mereka melihat perbuatan buruk yang mereka buat ni kerana menilai, menghukum sesuatu yang secara tergesa-gesa, secara yang tidak difahami dengan baik, itu perbuatan yang buruk. Hasanah. Mereka anggap betul molek, baik. Tak kata apa. Ini berlaku. Cuma saya nak beritahunya benda tadilah. Faham bahawa Allah Ta'ala kurnia hidayah ni menjadikan mata hati tu kadang-kadang menjadi lebih terang dari yang lain, sehingga dapat menanggapi, memahami perkara-perkara yang sebagian orang tak dapat menanggapinya, tak dapat faham dengan baik. Nak beritahu adanya keadaan seperti ini, nak beritahu itu je. Tujuan saya beritahu kerana sikap sebahagian kita hari ini macam tadi tu. Cepat dah lalu jatuh hukum, cepat dah lalu menilai, dia sendiri tak dapat menanggapi dengan baik. Patutnya kena rujuk kepada orang yang bidang dia tu dulu, ataupun orang terlibat dulu. Dia tak pergi, dia tak buat, dia tak pakai baca kat belakang, kok faham dia, kok faham dia. Memang gitu lah, kok faham sendirinya. Tidak, kita nak hukum orang ni kena tanya orang tu sendiri apa maksud dia. Jangan kita hukum dia menurut apa yang kita faham. Itu tak betul cara gitu. Kita nak nilai orang tu, biar kita kena pasti betul-betul apa yang dia faham dengan perkara itu. Baru kita nilai. Ni kita hukum atas kefahaman kita. Kita faham gitu, kalau kita buat hukum molek sangatlah gitu. Ini nak beritahu. Tak apalah, ini fenomena hari ni berlaku macam tu. Tak apalah. Manusia hilang warak, hilang ketelitian, hilang kecermatannya, hilang sikap-sikap tu tak ada. Baik. Maka antara, saya nak jelaskan sekali supaya nampak konsep mata hati ni. Nur diterangi oleh Allah, dia nampaklah apa yang menjadi lebih jelas, lebih terang, bergantung nur yang dihidayahkan Allah.
Bahkan salah satu daripada bentuk nur ni yang dihidayahkan Allah kepada manusia ini, salah satu daripada kejadiannya yang membabitkan nur ini, iaitu apa yang kita sebut sebagai kasyaf dan firasat. Sehingga dia dapat melihat apa yang orang lain tak nampak secara hukum adatnya. Jadi dapat melihat atau menanggapi sesuatu yang orang lain tak nampak dengan cara biasa, maka itu dinamakan kasyaf dalam istilah tasawuf. Jadi kasyaf ni sebahagian daripada cabang daripada natijah hasil daripada nur yang dikurniakan Allah ke dalam hati. Maka kasyaf itu sebahagian, dan tidak semua orang dapat, ataupun sesuatu yang kita dalam lengkungan dia, nama yang banyaklah. Kalau dalam hadis, benda-benda macam ini dinamakan firasat. Cuma firasat dalam bahasa kita lain sikit. Firasat ni jenis tildik. Tapi firasat yang dimaksudkan dalam hadis tu sebenarnya pandangan mata hati. Seperti yang diriwayatkan dalam oleh Al-Imam At-Tirmizi. Apa dia kata? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Berhati-hatilah, berjaga-jagalah terhadap firasat orang mukmin ni. Orang iman dia, orang yang kuat teguh iman ni, dia ada firasat, menjaga-jaga jangan lebih kurang firasat dia ni. Sebab apa? Fa innahu yanzuru bi nurillah, kata Nabi. Kerana dia memandang dengan cahaya petunjuk dari Allah, bukan dipandang dengan adat mata dia tu, tapi dengan cahaya khusus yang Allah Taala beri ke dia, yang menyebabkan dia boleh nampak benda orang tak nampak. Cuma dari segi tasawufnya, orang yang betul-betul dapat kasyaf ni, betul-betul dapat firasat ni, dia tidak akan menzahirkan diri dia. Dia tak akan kabur ke orang, aku ni dapat firasat, aku ni dapat kasyaf. Bukan. Hak kabur tu bukan. Hak kabur tu bukan kelas ni, bukan jenis ni. Firasat dan kasyaf ni pertama sekali kurnia Allah. Satu. Yang kedua, dia dah rahsia Allah. Sebab tu orang yang dapat betul-betul benda ni, dia jaga keadaan tu. Kalau benda tu rahsia, tak boleh kabur lah. Kalau kabur, tak jadi rahsia. Jadi dia satu kurnia Allah. Yang kedua, tarahnya rahsia. Ini menurut disiplin ilmu tasawuf lah. Jadi orang yang betul-betul dapat benda ni tidak kabur orang bahawa dia dapat kasyaf. Dia tak cerita aku dapat kasyaf, aku dapat firasat begini-begini, tak cerita. Cuma dimanfaatkan maklumat tu untuk dimanfaatkan maklumat tu sekadar yang perlu. Kadang-kadang dinasihat orang tu supaya begini-begini. Yang nasihat dia tu berasaskan kepada apa yang dikasyafkan Allah kepadanya, apa yang difirasatkan Allah kepadanya. Cuma tidak kabur, aku dikasyafkan Allah, aku difirasatkan begini-begini, pak tu kau kabur kamu. Ai dah buat macam tu. Bukan pattern. Ada juga di kalangan orang kita ni, barangkali nak dapat kasyaf itu payah. Tidak mengaji kitab, duk baca kitab Tajul Muluk, baca kitab Mujarrabat, senyap-senyap duk beramal ilmu tu, duk pakai ilmu tu. Kau mula tilik orang, kono-kono kasyaf lah kono. Padahal rumah senyap-senyap duk baca kitab. Duk baca kitab, duk tilik orang ni, Tajul Muluk ni, Mujarrabat, Tajul Muluk. Kono-kono kau mula kabur orang ni gini, orang ni gini. Kono-kono kasyaf lah kono. Kena lebong belaka. Kena lebong belaka. Kena tipu. Itu bukan gaya ahli firasat. Seorang ahli firasat ni dia berhasil. Perhatikan apa yang berlaku kepada Sayyidina Uthman. Pada waktu ada sahabat, ada seseorang datang jumpa dia, dalam keadaan tengah jalan tu dia melakukan kesalahan, dia melihat aurat perempuan. Sayyidina Uthman macam mana memanfaatkan apa yang Allah Ta'ala kasyafkan ataupun firasatkan ke dia ni?
dengan cara dia tak diberitahu, tapi orang berkenaan dia faham. Orang berkenaan dia faham. Orang tak berkenaan tidak faham. Kata Sayyidina Osman, datang seseorang menghadap jumpa aku, tidak khabar siapa dia, tidak khabar si A ke si B, tidak. Ada seorang mari jumpa aku. Orang mari jumpa dia bukan seorang, tidak khabar nama. Ada seseorang datang mari jumpa aku, tapi wa fi ainaihi asaruz zina, tapi pada mata dia tu ada kesan-kesan zina. Sehingga orang tadi tu dia perasan, orang berkenaan tu perasan. Sehingga dia tanya Sayyidina Osman, padahal Sayyidina Osman tak tuju tahu ke dia, tak tuju ke dia, tak khabar ke orang, tak khabar pula aku ni kasyaf, aku ni dikasyafkan Allah, aku difirasakan, tak khabar. Tapi orang berkenaan faham. Dia pun tak rasa aib. Sayyidina Osman tak mengaibkan orang di hadapan ramai. Orang lain tak tahu. Ini adab-adab. Dan inilah ahli yang benar dalam bab ni. Orang yang betul dalam bab ni. Tapi orang berkenaan dia faham. Sehingga ditanya Sayyidina Osman, apakah masih ada wahyu selepas kenabian? Sebab zaman tu zaman Khalifah Sayyidina Osman, Nabi sudah wafat. Jadi orang ni tanya, apakah ada wahyu lagi ke selepas kenabian ni? Sudah wafat, Nabi wafat ni, ada lagi kau orang terima wahyu? Sayyidina Osman kata tidak. Tapi ru'ya sadiqah, pandangan mata hati yang benar, dan itulah firasah. Nak beritahu. Jadi ini sebahagian daripada nur, nak beritahunya, yang dengannya mata hati manusia itu dapat melihat dan menurut kadar lah. Sama ada dalam banyak perkara. Kalau melibatkan iman, kalau dia dapat nur, dia jadi mukmin. Kalau mendalam lagi, dia jadi muhsin. Jadi muhsin. Maka kefahaman tentang hakikat-hakikat tauhid itu kadang-kadang lebih mendalam daripada orang yang tak sampai ke situ. Dan ada kemungkinan huraian-huraian dia mengenai tauhid itu mungkin tak dapat ditanggapi oleh orang ramai. Dan orang ramai ni, kalau dia tahu keadaan itu dia membenarkanlah. Tapi kalau dia tak ada panduan, tak ada adab lagi, cepatlah dia akan menyalahkan. Ini yang berlaku. Habis bahagian nur. Apa saya jauh sikit bawa konsep nur tu. Baik, sekarang nur ni bila masuk ke dalam hati. Apa hati? Qalbu. Qalbu ni kalau kita terjemah dia, hati sanubari. Hati sanubari ni iaitu seketul daging yang duduk dalam rongga dada sebelah kiri kita ni. Hari kita panggil jantung. Hari ni kita panggil jantung. Yang fungsinya mengempam darah ke seluruh badan manusia. Itu qalbu. Sebab tu dalam perkataan Arab disebut al-qalbu as-sanubari. Hati yang rupanya seperti buah sanubar. Buah sanubar ni kalau kita nak tengok buah orang mudah kita kenal gini ni, macam buah orang kamera tu apa? Betuk dia. Tu orang merah tu apa panggil? Strawberry. Betuk dia. Kalau orang main teruk kau macam huruf demang dah. Apa tu? Lekok orang panggil. Gitu. Buah sanubar. Rupa jantung lah. Jadi itu kalbu. Tapi yang dimaksudkan apakah kalbu itu atau bagaimana? Yang dimaksudkan dengan kalbu ni adalah ruh atau jiwa manusia. Bukan kalbu itu saja, ruh atau jiwa manusia. Itulah kalbu. Tetapi nak beritahu. Tetapi ruh manusia ni, jiwa manusia ni, bila berhubungan dengan jasad manusia ni, maka jasad manusia akan jadi hidup. Bila keluar roh tu, mati, tidak berfungsi. Tidak berfungsi dia.
Bila berhubungan dengan jasad manusia akan jadi hidup. Tapi dalam hubungan ni, hubungan ruh dengan jasad manusia ni hubungan yang paling khusus, kata Imam Ghazali, berlaku pada tempat yang namanya qalbu. Hubungan ruh dengan jasad manusia yang paling rapat sekali, yang paling khusus berlaku di situ, kata Imam Ghazali. Sekalipun roh ini berhubung dengan seluruh jasad, tapi tempat hubungan paling khususnya berlaku pada qalbu sanubari itu. Dengan arti apa? Di situlah permulaan nadi, di situlah pengakhirannya. Bermula nadi situ, berakhir pun situ. Sebab itu ukuran sebenar kematian bila bahagian tu mati, jantung tu mati. Itu ukuran sebenar mati. Dalam ilmu perubatan, nanti hospital tu siap dia tanya betul tak? Kita tanya doktor yang masih dulu. Dalam ilmu perubatan moden, setengah tu mengambil kira mati otak, brain death tu. Mati otak dianggap mati, tapi sebenarnya bukan mati yang mutlak. Mati yang sebenarnya bila sini mati ni, jatuh stop. Tu memang mati sungguh. Mati sini tak lagi. Banyak kes berlaku. Orang yang sudah dikira oleh pakar perubatan sebagai mati otak, tidak berfungsi lagi, cuma hanya bergantung kepada pernafasan sokongan. Sebab hak lain otak dah mati dah, tapi jantung dah mati lagi, dah habis lagi. Pernafasan sokongan membantu. Dia anggap di doktor, dia anggap macam mati lah. Berlaku banyak kes orang semacam ni, mulai-mulai ada skor mega lepas ada tu. Mulai-mulai ada. Berlaku. Dan banyak contoh, dan saya sendiri pun pernah menemui orang-orang yang seperti itu. Tak apalah, itu mungkin perubatan doktor ni mungkin ada sudut pandang dia sendirilah. Tapi pada pandangan kita dari sudut keagamanya, nadi mula sini, akhir pun sini. Baik, jadi maksud qalbu di sini adalah roh, jiwa manusia. Jadi jiwa ruh manusia ini yang berhubungan dengan jasad manusia ini, secara khususnya dengan hati sanubari ini. Sebab tu Nabi bila menjelaskan tentang hakikat takwa, hakikat sebenar takwa itu sebenarnya sifat bagi ruh. Tapi Nabi tunjuk mana? Nabi tunjuk sini. Di sinilah ulama tasawuf memahami bahawa ruh manusia ni dia ada hubungan yang sangat rapat dengan qalbu ni, jantung sanubari ni, qalbu sanubari ni. Sebab hakikat takwa sebenarnya jiwa manusia, iaitu kalau kita nak tengok khusyuk, jangan tengok khusyuk badan saja. Tak tentu dia khusyuk badan, hati dia khusyuk juga. Khusyuk yang sebenarnya tu bila hati dia tu khusyuk. Takwa pun sebetul juga. Takwa ni, takwa sebenarnya jangan tengok perilaku zahir dia. Ada kemungkinan dia berlakon, ada kemungkinan dia tengah berlatih dan sebagainya. Dari segi zahir, tapi moleklah. Tapi takwa sebenarnya sejauh mana hati dia tercorok dengan corak tu. Itu takwa sebenarnya. Jadi takwa sebenar tu corok bagi hati manusia, qalbu dia. Jadi bila Nabi nak menjelaskan tentang hakikat takwa, iaitu takwa sebenarnya, iaitu corok bagi jiwa manusia ni, baik buruk atau corok jiwa. Kalau mulut mungkin tangan dak buat uduh orang, mulut dak uduh orang, tapi hati perut tu duduk menyepoh sama orang. Hati perut tu. Jadi zahir itu nampak macam bertakwa lah. Pakai piyah, pakai serban gini-gini depan orang, belakang ia libah kau. Ataupun dalam hati perut tu depan orang macam-macam. Balik rumah dia lepas rumah dia. Nak khabar sajalah. Nak khabarnya bahawa hakikat takwa tu jiwa. Jadi jiwa yang tidak tercorok dengan takwa semacam itu, mungkin zahirnya boleh, mungkin kerana malu ke orang, mungkin kerana sebab itu sebab ini, maka terkawalah zahirnya, nampaklah takwanya itu. Tapi hakikat batin tak ada tu lagi. Maka Nabi nak beritahu hakikat takwa sebenarnya bila batin tu bercorok seperti corok zahir yang diperlihatkan. Itu takwa yang sebenar. Kalau zahir dia ni beramal soleh, batin dia memang ikut sekali dengan badan dia tu beramal soleh. Kalau badan dia bersujud, hati
hatinya tu ikut sekali bersujud. Itu takwa. Kalau badan dia ni melakukan amal-amal yang baik, maka dilakukan dengan sepenuh keikhlasan, hati dia yang menyuruh dia buat begitu. Itu takwa. Jadi Nabi bila nak khabar tentang hakikat takwa ni, Nabi tunjuk sini secara fiziknya. At-taqwa hahuna, kata Nabi. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. 3 kali Nabi tunjuk ujung jari dia. Sini. Maka di sini ulama tasawuf mengambil kefahaman bahawa hakikat takwa yang merupakan corok bagi jiwa manusia itu, yang merupakan ehwal bagi hati manusia itu, ada hubungannya sangat rapat dengan jasad yang namanya qalbu sanubari. Ada hubungan yang sangat rapat. Baik. Jadi apa yang ada pada hati manusia, jiwa manusia ni macam-macam, bergantung kepada tahap kesucian dia. Ni Syekh dia nak khabar nur ni. Maka hati manusia ni yang abstrak sifatnya tu, dia umpamakan macam bekah. Macam bekah, macam payang lah, senang. Dia umpamakan yang ni hati manusia ni yang penuh isi dia tu. Hati kita ni isinya banyak, bergantung kepada orang. Sama ada disipang isi dalam diri dia ataupun dia buang. Tengok sejauh mana kesucian dan kebersihan hati dia lah. Ingatan kita ni macam-macam ingatan ada belaka. Kemahuan kita pula macam-macam kemahuan ada. Itu isi bagi kalbu kita. Ingatan kita, kemahuan kita, keberahian kita, nafsu keinginan kita, itu isi dia. Isi bagi jiwa manusia. Maka roh jiwa yang kotor ni banyaklah keinginan-keinginan nafsu yang buruk dalam diri dia tu, yang mengisi jiwa dia tu. Keinginan-keinginan nafsu yang buruk-buruk banyak dalam tu. Ingatan-ingatan yang buruk tu, kemahuan-kemahuan, niat-niat yang buruk banyak dalam hati dia tu. Itu orang yang hatinya kelam macam kita ni lah. Hati yang bersih, yang kurang benda tu. Kemahuan nafsu yang buruk tu nipis tak banyak. Kemudian ingatan-ingatan yang niat-niat yang buruk tak banyak. Jadi tebal nipis itulah pengukur kepada apa yang terisi di dalam hati. Baik, macam mana kaitannya dengan nur? Inilah yang nak diberitahu oleh Syekh. Nur hidayat Allah Ta'ala ni bila dikurniakan kepada seseorang, tengok dalam diri dia tu, dalam hati dia tu ada benda lain tak? Banyak tak benda lain? Sekiranya jiwanya bersih seumpama payang kosong ataupun air sikit, maka banyaklah air masuk dalam. Banyaklah air masuk dalam. Sekadar mana kekosongan jiwa tu, bersihnya ruang dia tu. Kalau banyak isi, banyak air seluk dalam, air cos saja dalam. Jadi air masuk mari, tak lekat dalam tu, melepuh keluar. Maka demikianlah bandingannya. Syekh nak beritahu kalbu manusia ni bila dia banyak keinginan-keinginan buruk, nafsu-nafsu yang buruk, niat-niat yang buruk, sifat-sifat yang buruk, itu dianggap isi bagi jiwa dia. Bila banyak benda-benda tu, itu adalah keadaan jiwa yang kotor, jiwa yang buruk, jiwa yang berkarat nama dia. Apatah lagi ada keyakinan-keyakinan yang buruk, keyakinan-keyakinan yang salah, tanggapan-tanggapan yang keliru, itu semua isi-isi dak molek belaka tu. Jadi bila nur hidayat Allah ni masuk ke dalam jiwa yang penuh dengan benda-benda tadi tu, ia tak lekat. Dia kena molek dak masuk pun. Kanja dulu. Kanja dulu. Jadi tak dapatlah dia memanfaatkan nur hidayat Allah tu. Sehingga hati tak dapat. Kalau kita ni bila ada cahaya dapat kita ambil manfaat, nampak sekejap pun tak apa dah nampak. Tapi kalau banyak doa lalu isi benda-benda buruk dalam hati dan perasaan kita ni, maka nur hidayah Allah Ta'ala tu kadang-kadang dah masuk pun kan jatuh. Setengah tu mungkin tidak setebal itu. Ada sifat-sifat buruk tapi mungkin separuh atau sebagainya, maka nur masuk ke dalam tapi dah lekat molek.
bila terutamanya bila sifat-sifat buruk ni semakin mencengkam menguasai diri manusia, maka nur tu pergi. Itu tamsilan. Itu bandingan yang Syekh nak beritahu. Jadi nak beritahunya, kenapa kita boleh faham? Tujuan Syekh beritahu begini ni nak memahamkan kita tentang fenomena. Fenomena kita beramal soleh. Orang yang beramal soleh ni, amalan dia tu bukan saja mendatangkan pahala yang dijanjikan Allah di akhirat, tetapi juga mendatangkan nur kepada hatinya. Kalau nak rujuk kepada hadis, antara yang diriwayatkan, banyak lagi riwayat lain, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam, ataupun yang ayat-ayat Quran yang lain. Jadi perlu kita faham, amal-amal soleh yang kita buat, solat yang kita buat, zakat yang kita keluarkan, sedekah yang kita beri, bukan saja dia ada pahala yang dijanjikan, tapi dia ada nur, nur yang akan menerangi jiwa manusia. Tapi kenapa nur ini tidak berasa, atau berasa sekejap kemanisannya atau kesan dia? Tadi pucanya, tengok payang kita tu benda isi dia. Jadi kalau kita tahu inilah masalahnya, fokus kita supaya nur amalan kita tu memenuhi hati kita, usahakan supaya payang hati kita tu dikosongkan daripada benda-benda yang tidak baik.